Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula Ustaz? Boleh. InsyaAllah. Boleh insyaAllah. Anda buka mic dah ni? Saya serahkan majlis kepada Ustaz terus. Okey, sekejap. Boleh mula dah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadirat ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabul abadal abidin. Wadara dahirin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabih subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'. Yang berusaha YDP Ilmu, Saudara Hazim, Barisan EJK, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini dan setiap hari Khamis pukul 10 malam insyaAllah dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan baca kitab yang begitu penting, yang begitu kita perlu kepadanya, iaitu kitab Adabul Alimi wal Muta'allim. Adab berkenaan dengan guru dan pelajar. Bukan takat saja pelajar yang kena beradab, guru pun ada adab juga. Biasa kita dengar bahawa adab terhadap guru. Ini pun ada adab guru terhadap murid. Ada dalam sebut dalam kitab ni. Fima yahtaju ilaihil muta'allimu fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihil mu'allimu fi maqamati ta'limihi. Perkara yang berhajat kepadanya, kepada perkara ataupun barang oleh muta'allim, oleh pelajar, fi ahwali ta'allumihi, ketika mana waktu dia belajar, dan perkara yang berhajat kepadanya, kepada mak, oleh muallim, oleh guru, ketika mana waktu dia mengajar. Jadi adab terhadap guru dan guru terhadap murid, ada adab-adabnya. Karangan ini, kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama besar di Indonesia yang bernama Syekh Kiai Muhammad Hashim Al-Ash'ari. Salah seorang tokoh besar mengasaskan Nahdlatul Ulama dekat Indonesia. Jadi sebelum kita baca kitab ini, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada muallif ini syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi cara pembacaan kitab ni saya takkan hurai panjang-panjang lah, sebab saya tak reti nak hurai. Kita baca-baca hak mana patut lah. Nak hurai-hurai kita pun bukan orang meradak mana pun.
Sepatutnya nak baca kitab beradab ni, orang yang beradab boleh baca. Jadi dia tahu lagu mana nak hurai adab tersebut. Tapi tak apa, sambil-sambil kita baca, sambil-sambil kita mengaji, kita boleh praktik selalu. Moga-moga dengan pembacaan kita, dengan kita mendengar pembacaan kitab ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan taufik dan hidayah kita untuk kita melaksanakan adab-adab yang kita belajar dalam kitab ini. Adab ni penting, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang perlu kita sematkan dalam diri kita, terutama dalam proses menuntut ilmu. Sebab itulah Imam Malik pernah berkata dekat budak Quraisy. Dia kata apa? Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma. Imam Malik pesan dekat seorang pemuda Quraisy. Dia kata apa? Ta'allamil adaba. Belajarlah beradab qabla, sebelum kamu an tata'allamal ilma. Sebelum kamu belajar ilmu. Sebab apa? Sebab adab ini perlu kita sertakan dalam proses menuntut ilmu. Kalau kita menuntut ilmu tanpa ada adab, maka ilmu kita akan peroleh tapi tidak akan melahirkan akhlak yang baik. Berapa ramai di kalangan kita yang mempunyai ilmu yang banyak. Tak kita nafikan, dia alim. Boleh baca kitab ini, boleh baca kitab tu, boleh baca kitab ni. Kitab Arab, kitab Jawi, bahasa Parsi, bahasa Inggeris. Boleh baca belaka. Maksudnya hebatlah tu. Boleh baca kitab belaka, boleh i'rab ini, i'rab tu. Boleh i'rab bahasa Inggeris pula dah. Ni apa? Ni present tense ke past tense. Tekan dengan adab, orang tak pandang. Betul tak? Orang tak pandang. Dia tak pandang. Hak itulah perlu kita tekankan bahawa adab itu perlu kita ketengahkan dan perlu kita tekan ketika mana kita menuntut ilmu. Bukan takat saja waktu menuntut ilmu. Ketika mana kita dah ada ilmu pun adab perlu kita tonjolkan. Adab perlu kita tonjolkan. Sebab itu dakwah dengan dakwah betul tak? Berbanding dengan dakwah dengan perkataan. Azim, jangan lupa Azim, tiap-tiap malam baca surah Al-Mulk. Orang tak nampak kita ni banyak ilmu. Lama-lama ni nak tunjuk belaka kita ni ada dah. Tulis ni, tulis tu. Nunjuklah, nak tunjuk kita ni ada ilmu. Nak khabar kita ngaji juga. Bukan dema je ngaji, awak ngaji juga. Hak tu tunjuk belaka. Lah ni pakai nunjuk. Cuba kita tunjukkan akhlak kita. Sama-sama lah kita. Termasuklah saya pun. Jadi adab ni penting. Adab ni penting. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau tengok salah seorang tokoh yang bernama An-Nasr ibnu Sayyar. Nasr ibnu Sayyar dia kata apa? Wa kullu syai'in yarkhusu idza kasura illa al-adab. Setiap perkara itu dia akan menjadi murah kalau benda itu banyak. Betul tak? Contoh kita pergi kedai-kedai lah tengok, kat belah sini pada jual patung kura-kura, kat situ ada bantai penyu. Setiap kedai ada bantai penyu. Bila banyak, harganya dia murah lah. Boleh tawar-menawar. Tapi kalaulah benda tu sikit, orang kata apa? Barang rare. Dia mau kena barang dah. Barang rare. Hak ni susah nak jumpa dah ni. Susah nak jumpa. Bila susah nak jumpa, tak keluar dah design macam ni, harga tinggi. Hak tu dia kata wa kullu syai'in yarkhusu idza kasura illa al-adab. Fa inna suraghala. Perkara kalau benda tu banyak dia akan jadi murah kecuali adab. Sebab apa? Adab ni kalau banyak dia akan jadi mahal. Itu kalam Nasr ibnu Sayyar. Kalau tengok dalam kitab Kifayatul Atqiya, syarah kepada Hidayatul Azkiya, karangan Syekh Abu Bakar Dimyati rahimahullahu taala. Ini kena baca juga ni. Tak, kitab tasawuf kena baca juga.
Dalam kitab Kifayatul Azkiya, Syarah Hidayatul Azkiya karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullahu taala, dia ada sebut apa? Dia sebut nahnu ila qalili minal adabi ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Dia kata apa? Bahasa mudah dia kata, kita ni lebih berhajat, lebih memerlukan kepada adab walaupun sedikit berbanding daripada ilmu yang banyak. Betul tak? Kita perlu kepada adab. Hak tu mak kepada Imam Malik. Dia kata dekat Imam Malik, izhab ila Rabi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Rabi'ah. Mak dia kata, wahai Malik, pi jumpa dengan Rabi'ah. Pi jumpa dengan Rabi'ah. Khuz minhu minal adabi. Ambillah daripadanya itu ilmu adab. Qabla an ta'khudhal min ilmihi. Sebelum kamu ambil daripadanya ilmu. Ambil belajar adab dulu. Tapi bila kita sebut macam ni, jangan salah faham. Ada orang salah faham, oh tak payah ngaji adab dulu. Ada sebagian orang dia menunggang kalimah adab. Biar ilmu tak ada tapi beradab. Tak boleh juga dan tak betul kalimah tu. Kita nak belajar adab mesti kena ada ilmu. Orang jahil tak boleh nak beradab. Betul tak? Orang jahil lagu mana nak beradab? Sebab dia tak tahu lagu mana nak beradab. Sebab apa? Adab tu pun ilmu juga. Biarlah awak tak belajar. Yang penting awak beradab. Ini bahaya ni. Dia tertipu, takut termasuk dalam golongan maghrur. Ini kena hati-hati. Kena hati-hati. Ramai guna istilah lagu tu. Jangan salah faham. Nak menunjukkan apa? Kalam ulama ini nak menunjukkan bahawa adab itu perlu kita dalam pengajian dan ilmu. Sebab apa? Barang siapa yang tidak ada adab padanya, maka tidak ada kebaikan pada diri dia. Tidak ada kebaikan pada dirinya. Itulah sedikit sebanyak mukadimah berkenaan dengan adab. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menjadi orang-orang yang beradab dengan para alim ulama, dengan hamba-hambanya, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kita akan masuk dalam kitab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa ulumihi wa bi barakatihi wa asrari fid darain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang bersifat dengan Rahman dan bersifat dengan Ar-Rahim. Tu entum semua dah tahu dah kan? Nak i'rab lagu mana, nak syarah tu tak apalah, entum hebat-hebat dah. Boleh tanya tok guru lagu mana lah nak syarah Bismillahirrahmanirrahim tu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-tahirin ajma'in. Selawat serta salam Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyrafil mursalin, semulia-mulia para rasul, wa khatamin nabiyyin, dan penutup bagi sekalian Nabi, wa ala alihi, dan ke atas ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayyibin wa ashabi tahirin ajma'in, dan atas sahabat-sahabat Nabi yang suci sekaliannya. Amma ba'du, dan adapun selepas itu, faqad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, dan adapun selepas itu sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul waladi ala walidihi, kewajipan ibu bapa terhadap anaknya, ayyuhsinas mahu, apa kewajipan ibu bapa terhadap anaknya. Ni siapa-siapa yang ada anak, siapa-siapa yang nak anak, siapa-siapa yang nak jadi bapa, siapa yang dah jadi bapa, siapa yang dah nak jadi mak, siapa yang dah jadi mak. Ni kena tahu ni.
Antara kewajipan mak ayah terhadap anaknya yang pertama ayyuhsinal ismahu. Yang pertamanya kerana memberi nama yang elok kepada anak. Ni nama-nama hak pelik-pelik. Nama-nama apa? Ronaldinho. Nama Demon Slayer. Ichigo. Boh nama hak elok-elok sikit ada nama. Tak, hak ada nama. Kerana apa? Kerana dalam nama tu mengandungi doa. Moga-moga dengan nama tersebut menjadi doa kepada yang dinamakan itu. Ni nama Ichigo. Apa maksud Ichigo? Ichigo tak tahu apa. Tak. Muhammad Ichigo. Mujur ada Muhammad. Tak. Pak dia minat cerita anime. Buh nama pelik-pelik Muhammad Ichigo. Jangan buh Muhammad Naruto sudah lah. Buh nama anak ada maksud. Maksud yang elok. Maksud yang elok. Hak yang kedua, kewajipan yang kedua adalah wayusina murdi'ahu. Memberi kepada penyusu yang baik. Ibu susuan. Mak dia, kalau mak dia tak ada susu, carilah orang-orang yang elok. Perempuan-perempuan solihah menyusu. Tak. Wayusina adabahu. Dan memperelokkan adab anak dia. Daripada kecil kita kena didik. Daripada kecil kita kena didik anak-anak kita lagu mana. Macam dulu waktu kita kecil-kecil mak ayah kita ajar lagu mana. Kalau jalan depan orang tu tunduk, tak? Zaman ni payah nampak budak-budak lagu tu. Zaman kita alhamdulillah mak ayah kita ajar lagu macam tu. Lalu depan orang tunduk. Siap ada tangan macam tu lagi. Macam nak tarian zapin dah. Tunduk lalu minta izin. Kalau orang tua cakap jangan nyampuk, nanti kena makan tempelin. Itu mak ayah ajar dari kecil. Datang rumah orang jangan duk buat kelaku tak apa nak elok. Daripada kecil mak ayah terap. Kita nantilah. Kita nanti besar nanti dah ada anak ajar daripada kecil. Jangan harapkan cikgu kat sekolah aja. Cikgu tak ada nak didik anak-anak kita ni. Satu sekolah tu apa orang, satu kelas 40-50. Tak adalah nak perhati seorang-seorang. Kita sebagai mak ayah kena perhati anak kita lagu mana. Didik daripada kecil. Makan, baca doa, tangan kanan. Sebab apa cerita A to Z. Kenapa? Itu kewajipan mak ayah kepada anak dia. Itu kewajipan mak ayah kepada anak dia. 3 perkara. Bagi nama elok, bagi kepada penyusu yang elok. Sama ada mak dia. Mak dia. Mak kepada anak tu. Sama ada mak kepada anak tu jadi baik, ataupun kalau mak tu tak ada susu, cari penyusu, ibu susunya elok. Supaya apa? Bila susu itu keluar daripada orang yang elok, maka akan mengelokkan anak tersebut lah. Sebab apa? Datang daripada sumber orang-orang yang soleh. Sumber daripada orang-orang solehah. Dan ajarkan adab kepada anak-anaknya. Wa'an Ibn Sirin. Daripada Ibnu Sirin. Daripada Ibnu Sirin. Siapa Ibnu Sirin? Muhammad Ibnu Sirin Abu Bakar Al-Ansari. Maula Anas bin Malik. Itu boleh tengok kan. Dia punya catatan nombor 8 tu. Dia telah mendapati berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi SAW. Dimasyhurkan dengan sifat warak. Dan mempunyai kelebihan takbir ru'ya. Boleh takbir mimpi. Takbir mimpi. Tafsir mimpi. Dia kata apa? Qala kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilma. Kata Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Kanu adalah sahabat dan para tabi'in. Mereka itu yata'allamuna, mereka mempelajari al-hadiya. Apa al-hadiya? Al-hadiya di sini dengan makna as-sulu' wal khulu'. Al-hadiya bermakna sulu' wal khulu'. Akhlak dan perjalanan rohani. Kama yata'allamuna al-ilma, seperti mana mereka mempelajari ilmu. Maksudnya apa? Menekuni bagaimana nak mempelajari adab. Adab ni tak boleh kita dapat daripada kitab-kitab. Hari ni kita baca daripada tengah hari sampai malam. Khatam kitab ta'limu ta'alim. Boleh jadi orang beradab? Belum tentu. Adab tak boleh diambil daripada kitab. Dalam kitab tu teori ya. Itu dalam teori saja. Nak belajar adab yang sebenarnya itu duduk dengan para alim ulama, duduk dengan tok-tok
Bahasa mudahnya pi talaki depan. Kita akan nampak bagaimana beradabnya guru kita. Hak tu ilmu bukan takat saja keluar daripada mulut guru kita tak. Ada ilmu yang keluar daripada tindak tanduk guru kita. Kita tengok guru kita minum air lagu mana. Macam ni tok guru aku minum. Oh macam ni tok guru aku baca mukadimah kitab. Oh macam ni tok guru aku jalan. Oh macam ni tok guru aku lilit serban. Tengok. Macam tu. Walaupun tok guru tak cakap, tok guru tak syarah, tapi daripada sudut tindak tanduk perbuatannya kita dapat satu ilmu. Apa ilmunya? Ilmu adab dan akhlak. Itu penting suhbah. Mendampingi para alim ulama. Kenapa? Kita akan menyerap, kita akan observe akhlak-akhlak yang ditunjuk oleh mereka. Itu. Wa 'anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, dan daripada Hasan al-Basri radhiyallahu anhu qala, bahawa telah berkata ia Hasan al-Basri, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sinin summa sinin. In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi, maksud dia tu. Maksud dia, in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi. Jika seorang lelaki itu keluar fi adabi nafsi as-sinin summa sinin. Apa tu? Tu maksud dia, Hazim? In kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi sinin summa sinin. Maksud dia tu. Wa an Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwal mizanul akbar. Kata Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu anhu. Kata Sufyan ibn Uyainah, dia kata apa? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wal mizanul akbar, adalah kayu ukur yang besar. Kayu ukur. Wa alaihi, dan kepada ke atas Nabi Muhammad itu tu'radul asya'u ala khuluqihi wa sirati wa hudah. Fama wafaqaha fahuwal haqqu wa ma khalafaha fahuwal batilu. Dan ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah dipaparkan beberapa perkara ala khuluqi, di atas akhlak Nabi, wasiratihi, daripada perjalanan hidup dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hudah, cara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama wafaqaha, barang siapa yang menepati yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sudut khuluq, akhlak, perjalanan hidup baginda, cara bimbingan baginda sallallahu alaihi wasallam, fa huwal haqqu, maka dia adalah benar. Wa ma khalafa, barang siapa yang menyalahi perkara tersebut, fa huwal batil, maka dia adalah batil. Wa an Hubayb ibnu Syahid qala li ibnihi, Hubayb ibnu Syahid, dia berkata kepada anak dia, ishabil fuqaha, hendaklah kamu mendampingi orang-orang fakih, wa ta'allam minhum adabahum, dan belajarlah daripada mereka-mereka itu fuqaha. Belajar apa? Adabahum, akhlak, adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Kerana sesungguhnya yang demikian itu, demikian apa? Belajar daripada fuqaha itu, belajar adab, ahabbu ilayya, lebih aku suka daripada min katsirin minal hadis, daripada kita daripada menghafal banyaknya hadis. Banyaknya hadis. Bila kita faham lagu ni, bukan bermakna tak payah hafal hadis. Jangan faham lagu tu. Faham di sini menunjukkan apa? Pentingnya ilmu adab. Pentingnya beradab. Jangan salah faham, lagu tu tak payah hafal hadis, tak payah ngaji hadis. Tak, bukan lagu tu. Hak sini nak tekan daripada sudut adab. Wa qala Ruwaim radhiyallahu anhu, telah berkata Ruwaim. Tengok rotan kaki nombor 17 ada sebut siapa Ruwaim. Abu Hasan Ruwaim ibnu Ahmad ibnu Yazid al-Baghdadi, al-Muqri'u Zahid al-Abid, Syekh Sufi, wa min al-fuqaha al-Zahiriyah. Dia meninggal pada tahun 330 Hijrah. Itu nota kaki bawah tu, boleh baca tu. Dia kata, Ruwaim kata apa? Ya bunayya, wahai anakku,
ij'al ilmaka milhan wa adabaka dakikan. Nah, dia kata apa? Wahai anakku, jadikan ilmumu seperti garam. Seperti garam. Wa adabaka, dan jadikan adab kamu itu dakikan. Dakikon. Dakikon, iaitu seperti tepung. Apa tepung? Apa maksud dia? Jadikan ilmu kamu itu seperti garam dan jadikan adab kamu seperti tepung daripada sudut kuantiti. Daripada sudut kuantiti. Daripada sudut kuantiti. Garam tak berbanyak. Tak? Yang banyaknya tepung. Nak buat roti itu tak? Sebab apa istilah garam? Sebagian guru kami dia kata apa? Kerana garam itu tidak kelihatan tetapi ada rasanya. Apa maksud dia? Garam itu tidak kelihatan tetapi ada rasa. Ada masing-masing. Tapi tak nampak pun. Maksudnya apa? Ilmu tak perlu untuk dilihatkan. Memperlihatkan ilmu kita. Dengan makna riak lah. Riak dengan ilmu. Itu maksud garam. Tak? Daripada sudut kuantiti. Wa qala Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, telah berkata Ibnu Mubarak, itu pun tengok nombor 19. Wa Abdullah Ibnu Mubarak Ibnu Wadhi' Al-Hanzali, Abu Abdurrahman Syekhul Islam. Itu nama benda tu punya bawah tu, boleh tengoklah. Nahnu ila qalili minal adabi ahwaju minna ila kasirin minal ilmi. Ini sebut kita tadi tu. Tak. Kami lebih berhajat kepada sedikitnya ilmu berbanding daripada banyaknya ilmu. Sedikitnya adab berbanding daripada banyaknya ilmu. Bila faham lagu ni bukan bermakna tak payah mengaji tak. Nak ke apa? Kepentingan adab tu. Kepentingan adab tu. Wakila li imamina asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, dikatakan kepada imam kami, imam kita, siapa dia? Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kaifa syahwatuka lil adabi? Bagaimana syahwatuka, keinginanmu, semangatmu, lil adabi, terhadap adab. Faqala, maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjawab, asma'u bil harfi minhu. Fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatanaghamu bihi. Apa maksud dia? Asma'u bil harfi minhu. Aku mendengar sedikit daripada adab tersebut. Fatawaddu a'dha'i. Anggota tubuh badan berasa apa? Tawaddu. Berasa teringin juga. Aku mendengar satu huruf daripada adab tersebut, ilmu adab itu. Fatawaddu a'dha'i. Maka anggota tubuh badan pun juga berasa teringin. Seolah-olah pada tubuh badan Imam Syafi'i itu ada telinga pun teringin nak dengar juga. Seronok lah. Apa? Seronok. Anna laha asma'an tatanaghamu bihi. Tatanaghamu. Tak. Tatanaghamu bihi. Bahawasanya laha, bagi anggotaku itu, asma'an, ada pendengaran, tatanaghamu bihi, untuk merasai keenakan belajar ilmu adab tersebut. Itu nak kata apa? Kaifa syahwatuka lil adabi. Bagaimana rasa semangat kamu, macam mana keinginan kamu mengaji ilmu adab ni, wahai Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kata apa? Ketika mana aku mendengar satu huruf daripada ilmu adab ni, maka anggota tubuh badan aku pun berasa seronok. Seolah-olah anggota tubuh aku ni pun ada telinga, dia pun nak merasa dengar nikmatnya satu huruf daripada ilmu adab. Lagu tu. Wakila lahu, dan dikatakan kepadanya, kaifa talabuka lahu, bagaimana kamu mencari ilmu adab? Qala, maka menjawab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, talabul mar'ati mudillati waladaha. Orang tanya dekat Imam Syafi'i, lagu mana dia tu ngaji ilmu adab? Macam mana kamu cari ilmu adab ni? Imam Syafi'i kata apa?
talabul mar'atil mudillati waladaha. Seperti ibu yang seperti ibu mencari anak yang hilang. Walaysa laha ghairuhu, yang mana dia hanya ada seorang anak tu saja. Macam mana keadaan seorang ibu yang kehilangan anak? Yang mana dia hanya ada seorang anak saja. Mencari-carilah. Update status WhatsApp, update status Facebook, semua media sosial dia update. Tak cukup juga, dia pergi ke balai polis. Tak cukup balai polis, pergi pula ke balai bomba. Tak cukup balai bomba, pergi ke Jepang pula. Semua dia cari. Tanya, minta tolong. Itu keadaan Imam Syafi'i mencari ilmu adab. Bersungguhlah. Bersungguh. Ngaji pun kena sungguh jugalah. Lah ni mudah dah online. Anak kat Perak, 5 dekat Terengganu. Kalau nak pergi ke sana 500-600 km, tapi mudah lah ni. Tapi bila ada kemudahan, jangan ambil mudah. Itu penting tu. Lah ni ada kemudahan tapi ramai ambil mudah. Pemasuk dia, ngaji online. Ngaji online. Sambil-sambil belai-belai dengar tok guru ngajar tak. Baju pun tak pakai. Sambil-sambil dengar tok guru ngajar kitab Manhajul Qawim, sambil-sambil nyending ke katil sambil tak lagu tangan macam ni. Sebab apa? Mudah Ustaz weh. Hak tu tak buka kamera. Hak tu nak suruh buka kamera. Kalau tak buka kamera, pakai nyending kat katil lah sambil-sambil dengar. Bila Ustaz nak habis ni? Bila buka kamera nampak lah. Dia mau buat benda. Azim ada dekat stadium Manchester ke Liverpool tu. Nampak lah dia dekat stadium tu. Nampaklah kita buat apa. Seolah-olah online ni macam kita terlaki face to face lah. Mubasyarah. Tak tu. Tak. Itu kita kata ngaji telaki lagi mudah daripada ngaji online ni. Bagi kita mudah sebab apa? Boleh dengar rakaman, sambil-sambil minum teh, boleh belujur kaki, baju pun tak pakai, kan pelikat pun londeh, kopiah tak pakai. Tak? Mudah. Bagi anak telaki depan-depan lagi mudah sebab apa? Mudah kita nak jaga adab. Adab zahir lah mudah nak jaga. Hak perempuan pula berkemban. Sambil-sambil masak, sambil-sambil apa? Sidai baju, pakai earphone dengar kuliah-kuliah. Payah. Dia ada kemudahan tapi kita ambil mudah. Tak. Orang dulu tak ada kemudahan. Sebab tu tak ambil mudah. Hujan pun redah ngaji. Hujan pun redah ngaji. Tak ada buku, tak ada kitab. Catit daripada awal. Pinjam kitab orang tulis. Besok pergi jumpa tok guru ngaji. Hasil pada dia tulis dulu. Sebab apa? Dulu tak ada kemudahan. Bila tak ada kemudahan, orang tak ambil mudah. Lah ni ada kemudahan, kita ambil mudah. Betul tak? Tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, dan telah berkata sebagian para alim ulama, at-tauhidu yujibul iman. Faman la imana lahu la tauhida lahu. Wal imanu yujibu syari'ah. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhida lahu. Wasyari'atu tujibul adaba. Faman la adaba lahu la syari'ata lahu wa la imana lahu wa la tauhida lahu. Kata sebagian ulama, tauhid ni kena ada iman. Barang siapa yang tak ada iman, maka tak ada tauhid lah bagi dia. Dan iman kena ada syariat. Faman la syari'ata lahu, barang siapa yang tak ada syariat, maka dia tidak ada iman dan tak ada tauhid dah. Wasyari'atu tujibul adaba, dan syariat ni perlu kepada adab. Faman la adaba lahu, dan siapa yang tak ada adab, maka dia tak ada syariat, tak ada iman, tak ada tauhid dah. Dia berkait-kait. Berkait-kait. Tu dia kabarkan adab ni penting. Siapa kata? Tak silap saya, Profesor Naqib Al-Atas. Dia kata apa? Zaman ni ada penyakit yang bernama intellectual barbarism. Intellectual barbarism. Orang ada ilmu tapi tak beradab. Kurang ajar. Betul tak?
Ada PhD, ada master, ada apa-apa CJ title lah. Oh, mentang-mentang mu ada pangkat tinggi, boleh sembuh belaka. Boleh pong sana, pong sini. Itu intellectual barbarism. Kita kekurangan adab. Ilmu boleh dapat merata-rata, Rak Azim. Se-YouTube. Semua ada. Rakaman daripada guru kita Ustaz Mahdi Muhammad Tafaqquh Fiddin. Belik semua ada kitab. Kitab Nahwu, Saraf ada, semua ada. Akidah ada, sirah ada, hadis ada. Belik. Ngaji je. Nak tak nak. Betul tak? Nak ngaji apa lagi? Hak bahasa Arab, bahasa Jawi. Nak bahasa Kemboja pun ada. Buka lah. Ujung jari je. Maksudnya apa? Mudah jadi ulama. Tak payah pergi Mesir lah. Boleh jadi ulama dah. Lepasan mana ni? Lepasan YouTube. Dengar rakaman. Lepasan mana ngaji YouTube? Tak apalah. Ada kita khabar. Ilmu ni boleh dapat dekat mana-mana. Tapi adab tu. Adab payah tu. Sebab apa payah nak praktik adab? Sebab dalam diri kita ni ada ego. Ada ego. Dia ada sesuatu dalam diri kita. Dia ni siapa aku kena hormat? Aku ni pangkat tinggi kot YDP. Kamu tu AJK kebersihan je. Mu kena hormat ke aku, bukan aku kena hormat ke mu. Lagu tu. Ego. Tak. Kita kena beradab dengan semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Kena hormat dengan semua hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Fahadhihi kulluha nususu sarihatun. Semua ni adalah nas-nas yang jelas. Wa aqwalun muayyadatun binuril ilham. Dan kalam-kalam yang dikuatkan dengan cahaya ilham. Mufsihatun bi'ului makanatil adab. Menjelaskan tentang tinggi kedudukan adab. Musarrihatan bi anna jami'al a'mali diniyah. Menjelaskan dengan bahawasanya semua amalan-amalan amalan-amalan bangsa agama qalbiyatan kanat, sama ada bersifat hati, atau badaniyatan ataupun daripada sifat badan, qauliyatan atau fi'liyah, daripada sudut perkataan dan perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyati. Tak dikira semua tu amalan agama tu, sama ada nisbah hati ke, nisbah badan ke, nisbah perkataan, nisbah perbuatan. Hak tu la yu'tabaru syai'un minha. Tak dikira semua itu illa in kana mahfufan bil mahasinil adabiyati. Melainkan perkara tersebut itu mahfufan. Mahfuf atau mahfuf diselimuti, dibungkus dengan akhlak yang baik. Mu ilmu tinggi tara mana? Kutubus sitah ngaji dah. Belaka dah. Apa lagi? Kitab Nahwu, Tauhid, Fiqh, Tasawuf. Ngaji belaka. Tu tak dikira sehingga kita menyelimuti semua itu dengan akhlak yang elok. Dengan akhlak yang elok. Wal ma'amid sifatiyah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Wal makarimil khuluqiyah, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Wa bi anna tahliyatal amali bil adabi ajilan alamatu qabulihi ajilan. Dan dengan bahawasanya menghiasi amal dengan adab ajilan sekarang, alamatu qabulihi ajilan. Itu adalah tanda penerimaan pada hari akhirat nanti. Tanda penerimaan pada hari akhirat nanti. Wa bi annal adaba kama yahtaju ilai muta'allimu fi ahwali ta'allumihi. Dan dengan bahawasanya adab sebagaimana penuntut ilmu memerlukan kepadanya fi ahwali ta'allumihi, ketika mana dia nak belajar, yatawaqqafu alaihi almuta'allimu fi maqamati ta'limihi, dan memerlukan juga oleh guru kepadanya ketika maqamati ta'limihi, ketika mengajar. Walamma balagat rutbatul adabi ila hadhil martabati, dan ketika mana telah sampai martabat adab, peringkat adab kepada peringkat ini,
wa kanat madariku mufassalatihi khafiyatun. Wa da'ani ma ru'aitu min ihtiyaji talabati ilaih. Bila sampai kepada peringkat ini, wa kanat madariku, dan adalah untuk memahami mufassalat secara terperinci tentang adab yang tersembunyi. Da'ani ma ru'aitu min ihtiyaji talabati ilaih. Telah mengajak aku, da'ani ma ru'aitu, apa yang aku melihat daripada ihtiyaji talabati ilaih, memerlukan kepada adab tersebut. Wa asri takrari tawkifihim alaih, dan susah untuk mengulang, susah untuk hentikan, ataupun asri takrari tawkifihim, untuk mengulang akan adab ini, ila jam'i hadhi risalati tazkiratan li nafsi, maka aku menghimpunkan risalah ini sebagai tazkiratan, sebagai peringatan, li nafsih, kepada diri aku, walil qasirina, dan kepada orang yang kurang adab, min abna'i jinsi, daripada anak-anak yang seperti aku, wasamaituha, dan aku namakan risalah ini, kitab ini, adabal alimi wal muta'allim, kitab adab alim wal muta'allim. Nafa'allahu biha fil hayati wa ba'dal mamati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dengannya, dengan risalah ini, fil hayati, di dalam kehidupan, wa ba'dal mamati, dan selepas kematian. Innahu waliyul hasanat, dan sungguhnya Allah itu yang maha memberi kebaikan. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Fi fadlil ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Bab yang pertama menerangkan berkenaan dengan kelebihan ilmu dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama. Kelebihan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan kelebihan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Kelebihan ilmu, kelebihan ulama, dan kelebihan mengajarkan ilmu dan belajar ilmu. Cerita pasal kelebihan-kelebihan ni, kenapa mula-mula sekali ulama cerita pasal kelebihan? Dia macam gula-gula lah. Dia macam gula-gula. Gula-gula yang kita bagi dekat budak. Kenapa kita bagi gula-gula dekat budak? Sebab kita nak tarik gemar dia, betul tak? Dek ni, ada ni, coklat hat ni, ambil lah. Dia pun ambil jinak dengan kita. Tak? Baik yang kita rapat kita, sebab apa? Tu abang tu ada bagi coklat hat. Sebab apa? Gula-gula, dan kita menggula-gulakan dia. Satu ulama dia datangkan bab pertama tentang kelebihan. Sebab apa? Supaya tarik minat kita untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Ada kelebihan. Itu untuk orang awam. Macam duk buat tu lah, apa nama, solat subuh macam Jumaat. Betul tak? Bagi duit belanja kat budak-budak. Kalau mu datang, ku bagi RM5. Kalau mu tak datang, tak ada RM5. Tak ada QR code, tak ada. Mu datang dulu, solat subuh. Tak ada boleh pasal-pasal QR code. Datang dulu dapat RM5. Kenapa? Nak tarik budak itu supaya datang solat subuh. Tarik dulu sikit-sikit. Itu ulama cerita pasal kelebihan dahulu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ay wa yarfa'ul ulama'u wa yarfa'ul ulama'a minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amali. Yarfa'illahu allazina amanu. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu, wallazina utul ilma darajat, dan orang yang diberi ilmu mengangkat darajatin, beberapa darjat. Iaitu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat akan ulama di kalangan kamu. Angkat apa? Darajatin, beberapa darjat,
bima jama'u minal ilmi wal amali. Sebab mereka itu jama'u menghimpun, telah menghimpun mereka itu minal ilmi daripada ilmu wal amali, daripada amal. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata Kiai Hashim Al-Asy'ari rahimahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat para alim ulama sebab apa? Sebab mereka telah menghimpun pada diri mereka itu ilmu dan amal. Bukan ilmu saja tanpa amal, tak padan hak tu. Tak. Dia menghimpunkan ilmu dan amal, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat mereka. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan telah berkata Ibnu Abbas, darajatul ulama'i fawqal mu'minina bi 700 darajatin ma bainad darajataini 500 amin. Kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas, dia kata apa? Darjat ulama di atas orang beriman bi 700 darajatin. Darjat ulama di atas darjat orang beriman sebanyak 700 darjat. Ma baina darajataini, di antara dua darjat. Darjat pertama dengan darjat yang kedua. Jaraknya apa? 500 tahun. 500 tahun. 500 darangan 700 berapa? 35,000 tahun lah. Itu nak kata apa? Nak kata tingginya kedudukan para alim ulama. Hak tu jangan duk main-main ulama. Tak. Sebab apa? Sebab daging ulama ni berbisa. Daging ulama ni berbisa. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Al-ayah. Fabada Allah Ta'ala binafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallasa bi ahli ilmi wa nahika bihadha syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubla. Daripada ayat tersebut, surah Al-Imran ayat 18, Allah kata apa? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Disaksikan akan ketauhidan itu oleh Allah, malaikat dan ulama. Maka daripada ayat ini, kata Kiai Hashim Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan dengan zat dia, dengan diri Allah. Kemudian lepas tu wasan Nabi malaikati. Kemudian nombor 2 sebut nama para malaikat. Yang ketiga pula bi ahli ilmi. Wa nahika bi hadha syarafa wa fadla wa jalalatan wa nubla. Wa nahika, cukuplah bagimu dengan ini kemuliaan, kelebihan, keagungan dan kemuliaan. Cukuplah daripada ayat ni. Menunjukkan bahawa kedudukan para alim ulama. Sebab apa? Sebab Allah menyebutkan tentang diri dia, menyaksikan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat menyaksikan akan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas malaikat terus Allah sebut tentang ulul ilmi, orang yang mempunyai ilmu. Siapa orang yang mempunyai ilmu? Ulama. Maka kata Kiai Hashim Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, cukup dengan ayat ini menerangkan tentang kedudukan para alim ulama. Wa qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanya senyap takut, yang takut akan Allah di kalangan hamba-Nya, hamba Allah adalah ulama. Ni pun Allah sebut ulama. Jelas ulama. Kita tak, kalau ulama tu bukan geng kita. Apa kata dia ulama? Tak ada siapa kata dia ulama. Siapa iktiraf dia ulama? Sebab bukan geng kita. Bukan geng kita. Bukan puak kita. Bila bukan puak kita, bukan bermakna halal kita duk mencaci, duk maki, duk ngata, duk ngutuk. Tak? Itu orang kata apa? Perbezaan bukanlah kunci utama untuk kita kurang adab. Tak? Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah.
faqtadatil ayatani annal ulama humul ladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Daripada ayat tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Ayat mana tu? Dua ayat, innama yakhshallah min ibadil ulama. Innal ladzina amanu wa amilus solihat tu. Ulaika hum khairul bariyah tu. Sampai zalika liman khasya rabbah itu. Menerangkan bahawa ulama inilah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yakhshawna Allah hum khairul bariyah. Dan mereka yang takut akan Allah Ta'ala itu, mereka lah itu sebaik-baik makhluk. Khairul bariyah. Fayuntaju annal ulama'a hum khairul bariyah. Maka dapat disimpulkan bahawasanya ulama itu, mereka ini adalah sebaik-baik ataupun makhluk Allah, ciptaan Allah yang baik. Khairul bariyah, ciptaan yang terbaik, makhluk yang terbaik. Para alim ulama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah berkehendak dengannya akan kebaikan, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi dia faham dalam agama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Ini nas Allah Ta'ala datangkan kepada kita nak menunjukkan bahawa apa? Tentang kedudukan para alim ulama. Tapi kalau Quran dengan hadis Nabi pun tidak menjadi cukup untuk kita menunjukkan tentang kedudukan ulama, menunjukkan bahawa hati kita ni ada masalah. Nak dalil apa lagi? Nak bukti apa lagi tentang kemuliaan dan kedudukan ulama? Ulama bukannya maksum macam Nabi, ya. Memang ulama bukan maksum. Siapa khabar ulama maksum? Ada siapa? Tak ada. Tak ada siapa yang akidah betul, pegangan betul, mengatakan ulama tu maksum. Tak ada. Tak ada siapa kata ulama tu maksum. Ulama buat silap, ya. Ulama ada dosa, ya. Tapi kalau nak bandingkan kamu dengan ulama, Allah, dosa yang dilakukan oleh ulama, kesilapan yang dilakukan oleh ulama, jauh beza dengan kita, langit dan bumi. Bagi ulama tak berzikir sehari tu dosa dah. Kita kalau tak berzikir tu tak ada apa, setahun pun tak berzikir, tak apa. Tak apa ustaz, sunat weh. Sunat. Kenapa tak barawatib? Sunat. Bagi ulama, dosa. Hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Bagi kita tak ada apa-apa kena sunat. Awak tak pergi solat raya tu, Azim. Sunat mak tahun sekali. Ngantuk ni hujan. Tak pergi nak kutip dia raya pula. Solat raya letih. Kena takbir banyak kali. Kena takbir banyak kali. Itu. Ni bagi kita padan dah. Quran dengan hadis ni. Kan demo nak Quran dengan hadis, kita bagi. Ni Quran ni apa Tuhan sebut dah. Tentang kedudukan ulama. Takkan tak cukup lagi. Tak cukup hadis Nabi ni. Al-ulama warasatul anbiya. Takkan tak cukup. Nak apa lagi? Kalau Quran hadis pun tak cukup, jawapannya apa? Kita bagi buku lah. Buku apa? Buku 5. Bukan buku Doraemon, buku 5. Yalah Quran hadis tak cukup. Kita bagi buku-buku apa? Buku 5. Padan dah. Wa hasbaka bihadhi darajah majdan wa fakhra. Cukuplah dengan darjat ini, kemuliaan dan ketinggian, kebanggaan. Wa bihadhil rutbati syarafan wa zikra. Dan cukuplah dengan kedudukan ini, kemuliaan dan sanjungan. Wa idza kana la rutbata fawqa nubuwati, dan adalah tidak ada martabat kedudukan yang lebih tinggi daripada kenabian. Fala syarafa fawqa syarafil warasati litilka rutbati, dan tidak ada kemuliaan yang lebih daripada kemuliaan pewarisan daripada martabat ini. Apa maksud dia? Nabi kata ulama warasatul anbiya. Tu ulama warasatul anbiya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Tidak ada martabat yang lebih tinggi daripada martabat kenabian. Itu nombor 2. Nombor 3, kata Syekh rahimahullah ta'ala, dan tidak ada kemuliaan daripada yang mengatasi kemuliaan pewarisan daripada martabat ini. Tidak ada kemuliaan yang mengatasi daripada kemuliaan pewarisan ini. Itu ulama lah. Wa ghayatul ilmi al-amalu bihi. Ghayah ilmu ni apa? Apa tujuan mengaji? Tujuan mengaji ni beramai. Beramai je. Ngaji waktu muda supaya waktu tua boleh beramai. Ini waktu muda tak mengaji. Enjoy je. Lepak teluk ketapang. Dak. Batu rakit. Lepak petang-petang. Tak lepak tak apa. Tergebuk lah kitab. Murajaah. Ustaz nampak macam warak. Tak apalah. Duduk saja. Dak. Waktu muda. Program ni, program tu. Lelaki kita tak pergi. Masjid penuh pengajian. Ilmu sediakan. Bukan kena bayar. Kena bayar Kazim. Cuma kadang-kadang orang infak makanan. Kitab pun kadang-kadang infak. Dah telinga. Labuhkan buntut tu je. Duduk. Masuk masjid cuma. Tunggu tadah telinga. Tak kena yuran. Ada juga kelas-kelas kena yuran tak. Tapi kebanyakannya kelas cuma kat Uniza tu. Zaman saya dulu Azim. Tak. Tanya Ustaz Hafiz. Ustaz Hafiz Ali Magdum. Tiap-tiap hari ada kelas. Habis saja kuliah dekat dalam Dewan Kuliah tu dekat DKU ke, dalam kat Blok Osman ke dan sebagainya. Pukul 2 tu lepas solat Zuhur dah ada kelas dah. Kat blok ni ada pengajian, kat blok tu ada pengajian. Almarhum Profesor Madib Dr. Zul Azhan buka kitab Awdah Masalik. Dr. Kubrahim buka kitab Nurul Zalam. Baca kitab ni, baca kitab itu. Banyak tok guru buka kitab. Almarhum Ustaz Zahid baca kitab Allah Sanina Muhammad, Syarah Ibnu Battal atas Sahih Bukhari. Ustaz Fauzi Hasan dulu buka kitab Hadis Umdatul Ahkam. Sempat ngaji. Dr. Anas dulu buka kitab Fathul Mu'in dekat Surah Tariq. Dulu ada senior setiap maghrib ada kelas. Surah Khansa' tu Ustaz Nasri, Ustaz Amir Syarifuddin buka kitab Kifayatul Ghulam, baca kitab Ibn Salikin. Cuma belaka gila dah telinga. Di zaman lah nak tak tahulah masih lagi ada tak suasana macam tu. Dulu setiap surah ada kelas. Profesor Madya Dr. Wan Yusof buka kitab Risalah Nur. Syed Badui zaman dulu lah, zaman kegemilangan. Ni zaman mutaakhir ni tak jumpa dah lah. Alhamdulillah lah kami sempat zaman salak dulu. Zaman salak Uniza. Hampa semua ni zaman khalaq. Tak. Zaman kami dulu tu kalau kelas tu Masya Allah. Lah ni nampak macam ramai. Zaman kami lagi ramai. Tak cukup kelas kena buka pula kelas lain. Berterabur. Cuma zaman dulu tak ada lah rakaman. Zaman dulu tak ada rakaman. Hak tu main kelas tu. Zaman lah ni ada rakaman online. Sambil beli air dekat bawah blok Surah Tariq tu, dengar rakaman, dengar tak. Ada tak pergi kelas tu. Jadi tujuan ngaji untuk apa ni? Beramai. Al-amalu bih, beramai, bukan nak bangga, bukan nak debat dak, beramai dengan ilmu tersebut. Li'annahu samaratuhu wa faidatul umri wa zarul akhirah. Kerana apa? Kerana amal itu adalah buah ilmu. Dan amal itu juga adalah keberuntungan umur. Wazadul akhirah, dan bekalan dekat hari akhirat nanti. Itu kena ada ilmu. Sebab apa? Al-amalu bila ilmin la yakun. Kalau amal tanpa ilmu tak diterima. Wal ilmu bila amalin jununun. Dan ilmu tapi tak beramal ni gila. Mengaji untuk apa ni? Kita kena tahu. Kenapa aku mengaji? Kena tahu tujuan kita mengaji sebab apa. Kenapa aku mengaji kita adabul alim wal muta'alim? Sebab apa? Sebab niatnya adalah supaya aku boleh baiki adab aku. Bila kita tahu tujuan ni baru kita akan nampak. Oh macam ni tujuan aku belajar bagian. Baru ada kekuatan untuk beramal. Ni dok. Kenapa ngaji ni? Kena paksa. Kalau YDP tak suruh masuk, tak masuk lah.
Kena betulkan niat. Niat ni penting. Niat ni penting. Sungguh. Niat ni lah ba'is. Pemangkin. Yang akan cucuk kita untuk semangat dalam mengaji. Itu saya pesan dekat kuliah-kuliah surah masjid. Saya kata apa? Kalau tuan-tuan perempuan mai saja dengan kuliah maghrib ni, niat saja nak mengisi waktu lapang sambil tunggu isyak, memang tak ada apa tu rasa bosan tu orang kata. Betul tak? Kalau kita tak terapkan niat, kita akan rasa bosan. Bila ustaz nak habis dah sejam dah ni. Dah sejam tak habis-habis lagi ni. Lagi 2 minit nak habis dah ni. Dah ustaz duk merepek apa ni? Sebab apa? Sebab dia tak tanamkan niat untuk belajar. Tapi kalau tanamkan niat untuk belajar, dia akan datang semangat. Sebab apa? Niat itu ba'is. Pemangkin semangat kita. Niat pula kena tiap-tiap masa kena perbarui. Tiap-tiap masa kena perbaharui. Faman zafara bihi sa'ida, barang siapa yang mendapatkannya. Mendapatkan amal itu, maka dia akan bahagia. Wa man fatahu, barang siapa yang luput amal tersebut, khasira, maka dia akan rugi. Walamma zukira indahu sallallahu alaihi wasallam rajulan. Walamma zakara indahu sallallahu alaihi wasallam rajulan, ketika mana telah menyebut di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang dua orang lelaki, ahaduhuma abidun wal akharu alimun, salah seorang daripada dua itu dia ahli abid, ahli ibadat, wal akharu alimun, dan salah seorang lagi itu alim. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Lebihnya orang alim di atas ahli habib itu, lebihnya orang alim di atas ahli ibadat itu seperti lebihnya aku di atas orang-orang yang bawah daripada kamu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bi tariqan min turukil jannati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjalani satu jalanan yang dia menuntut padanya pada jalan tersebut, nuntut apa? Ilman, satu ilmu. Salakallahu bihi tariqan min turukil jannati. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memperjalankan dengannya, dengan man itu, tariqan, pada satu jalan daripada jalan-jalan syurga. Maksudnya Allah permudahkan. Dengan mana apa? Kalau mu ada ilmu, mudah beramal lah. Bila mudah beramal, maksudnya apa? Mudah masuk syurga. Itu maksud dia. Macam mana nak masuk syurga? Sedangkan jalan tak jumpa. Duk cari jalan mana nak ngala ke Kuala Lumpur. Tak ada ilmu nak ke jalan Kuala Lumpur. Jalan mana ni? Tutup sampai ke Melaka. Ni Melaka bukan Kuala Lumpur. Sebab apa? Tak ada ilmu nak rentas ke Kuala Lumpur. Dah. Lagi sikit. Ke sejam dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu ni adalah fardu di atas setiap orang muslim dan muslimatin. Wa Islam di kalangan lelaki dan perempuan. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Dan menuntut ilmu ini yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hutu fil bahri. Semua makhluk, sehinggalah ikan di dalam laut pun meminta ampun untuk dia. Itu kelebihan menuntut ilmu. Dan di tengah mengaji sejam. Dan kita pun tak luput daripada dosa, betul tak? Belah-belah mengaji ni, di samping mengaji ni adalah satu kebaikan. Kebaikan menghapuskan satu dosa. Betul tak? Menghapuskan dosa. Di samping kita buat kebaikan dan kebaikan itu menghapuskan dosa, makhluk-makhluk lain pun berdoa, ya Allah ampunkanlah si fulan, sebab apa si fulan tu sedang menuntut ilmu. Tu kelebihan. Tak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bisawab. Kita jumpa pada minggu hadapan. Kalau saya ada baca salah silap tu tegurlah. Tegur. Kita pun baru belajar baca-baca kitab ni, bukan reti mana pun. InsyaAllah.
Wallahu a'lam bisawab. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setakat itu saja pada minggu ni. InsyaAllah kita akan bersambung pada majlis yang seterusnya. InsyaAllah. Setakat itu saja pada minggu ni. InsyaAllah.